Sudah pukul 7 petang, Dani Zairi masih belum pulang lagi. Renungan mata kuyu Dani melihat Maya Maria mahu berangkat pulang. Gadis itu pula tersenyum pada Dani, membuatkan semakin hari semakin bergelora jiwa dan perasaan Dani. Seakan terganggu dengan perasaan yang sangat aneh setiap kali menatap wajah Maya. Alan pula datang ke biliknya untuk mengajak pulang bersama. Namun Dani berkata yang dia akan pulang sebentar lagi. Alan pun membuka langkah dan kemudian hilang dari pandangan Dani. Selepas itu, barulah Dani dengan pantas bergegas meluru keluar pejabat. Baru saja nak bergerak pulang, Dani berhentikan keretanya di depan pentian bas. Dia mahu menghantar Maya pulang. Maya, belum balik lagi? Soal Dani Zairi. Oh, Abang Dani. Belum lagi. Maya Maria membalas dengan senyuman terlukis di bibir. Jomlah, abang hantar balik. Dah lewat ni. Hari pun dah gelap. Bahaya kat sini seorang-seorang. Pelawa dah ni. Tak susahkan abang ke? Soal Maya sambil merenung wajah lelaki damanya. Tak adalah. Masuk je lah. Balas Dani sambil membuka pintu kereta. Maya ni asyik menyusahkan abang je. Segan pula rasanya. Aku Maya tersipu-sipu sebaik saja meloloskan tubuh ke dalam kereta. Alah, janganlah cakap macam tu. Bukan jauh sangat pun rumah Maya tu. Tak salah kalau abang hantar sekejap kan? Selama Dani menjawab sambil menolehkan di situ. Abang Dani dah makan? Maya Maria bertanya. Belum lagi. Lapar juga ni. Nak singgah makan sekejap tak? Balas Dani dengan pertanyaan. Tak payahlah singgah mana-mana. Tapi kalau abang lapar, bolehlah Maya masakkan untuk abang. Pancing Maya. Sengaja mencari peluang untuk berada lebih lama di sisi laki damannya. Oh, ya ke? Boleh juga. Apa salahnya? Segera Dani menjawab. Pantang dipelawa, pantas saja Dani mengiyakan. Betapa mudahnya dia akur dengan kata-kata Maya. Maya tersenyum puas. Pancing sudah mengena. Kancil sudah masuk perangkap. Peluang terbentang luas untuk dia mengolah apa sahaja yang dia inginkan. Dah sampai pun. Jomlah abang masuk. Pelawa Maya. Dia menjeli manja. Perlahan-lahan dia menyentuh bahu Dani. Sungguh halus cara godaan gadis itu. Abang Dani rehatlah dulu. Maya nak masak kejap. Yelah. Abang, minumlah jus apple atas meja tu ya. Dani Zairi diburu satu perasaan halus yang begitu aneh. Tanpa dipinta, dia terus mengempaskan kepala atas sofa. Entah mengapa, tiba-tiba saja kelopak mata terasa begitu berat sehingga tidak terdaya. Dia memejamkan matanya rapat-rapat. Baru sebentar tadi dia menghirup beberapa teguk jus apple itu. Namun entah mengapa, dia berasa seolah-olah tidak terdaya untuk menahan tubuhnya daripada terus rebah. Dani Zairi sudah masuk dalam perangkap Maya Maria. Maya memapa Dani menuju ke bilik tidur utama. Dani hanya menurut tanpa sebarang bantahan. Terkial-kial Maya memimpin lelaki itu. Tanpa sedar, dia terus merebahkan tubuh di atas katil. Keesokan harinya, Dani tersedar dari lenanya dan tersentap dadanya. Tak kala sedar, tiada seurat benang pun yang menyaluti tubuhnya. Gadis yang baring di sebelahnya bukan isterinya. Sebaliknya, Maya Maria, gadis penyambut tetamu di pejabatnya. Dengan segera Dani menyarungkan tubuh dengan pakaian miliknya yang tergantung rapi dalam kabinet sebelah katil itu. Dia bergegas keluar dari rumah kediaman Maya Maria itu. Dani berhentikan kereta sewaktu dalam perjalanan. Fikirannya kusut. Dia benar-benar dihantui rasa bersalah. Dia sedar dia telah mengkhianati rumah tangga sendiri. Sekali lagi dia menzalimi Damanda. Tidak terdaya untuk dia berhadapan dengan isteri yang masih sudi mempertahankan kesetiaan terhadapnya. Ida Amanda diganggu perkara pelik. Tepat 12:30 malam, sayup-sayup kedengaran suara garau melintasi corong telinganya. Berulang kali suara garau itu seolah-olah memanggil-manggil namanya. Ida cuba mengamati suara itu, namun tidak dikenali. Entah dari mana kemunculan suara itu. Dia benar-benar tidak tahu. Ida merenung Farahana yang nyenyak tidur. Lantas didakapnya erat. Dia benar-benar ketakutan. Peluh menitis membasahi dahi. Tangannya pantas mencapai kunci kereta di atas meja.
Dia bergegas keluar, terus meluru laju ke arah kereta. Tanpa berlengah, sempatan sekilat dia menghidupkan eja kereta dan bergerak keluar dari kediaman. Dia menuju ke kawasan selamat. "Maafkan Mama sayang. Disebabkan Papa, kita jadi macam ni," luah Ida perlahan. Sudah 3 hari suaminya tidak pulang ke rumah. Di manakah gerangan lelaki yang bergelar suami itu? Tidakkah dia ingat segala tanggungjawab terhadap anak isteri? Kedengaran azan subuh berkumandang dan ternyata waktu sudah pagi. Ida sudah sedar dari tidurnya dan dengan pantas meluncur laju menuju rumahnya. Hari berikutnya, Ida bekerja dalam keadaan yang kurang semangat. Dirinya terus dibelenggu rasa malang kerana memiliki suami seperti Dani Zairi. Tidak bertanggungjawab langsung terhadap anak dan isteri. Sahabat baik cuba memberi nasihat supaya Ida Amanda tidak terus murungkan diri. Kalau boleh, Anis mahu Ida dan Farah tidur di rumahnya saja. Tapi Ida menolak. Selepas itu, Ida Amanda mengadu pada Anis Manisa mengenai perkara pelik yang mengganggu dirinya. Ada suara halus memanggil namanya. Kemudian toys Farah berbunyi sendiri. Padahal, semua toys Farah telah Ida disimpan dan off kesemuanya. Anis merasakan perkara itu karut dan difikir mungkin hanya halusinasi saja. Anis berpesan supaya baca Al-Quran selepas selesai solat agar dijauhkan segala benda pelik itu. Moga makhluk halus itu tidak mengganggu Ida lagi. Bimbang Anis andai jiwa Ida terus tertekan dan dibelenggu ketakutan. Berkemungkinan sahabatnya akan mengalami kemurungan sehingga mengganggu emosi dan perasaan. Sudah berulang kali dia mendapatkan hikmat daripada Tok Moh. Amalan mistik yang diperturunkan itu ternyata begitu mujarab. Maya Maria perlu berjumpa Tok Moh untuk melaksanakan hasratnya untuk memiliki Dani Zairi. Hanya ilmu hitam saja yang mampu tunaikan permintaan Maya. "Oh, apa? Kau nak apa lagi, Maya?" dengus Tok Moh. Saya perlukan hikmat Tok lagi. Boleh ke Tok?" Menggelabah Maya menjawab. Tak ada masalah. Kau nak apa pun Tok boleh buatkan. Asalkan ikut syarat-syarat. Faham? Balas lelaki tua itu dengan nada suara agak keras. Dia masih merenung Maya dari hujung rambut hingga hujung kaki. "Faham Tok? Saya sanggup lakukan apa saja asalkan Tok sanggup tolong saya." Maya mengangguk tanda aku. Dia menghulus kepi gambar kepada lelaki tua itu. Koleksi potret wajah Dani Zairi memang tersimpan rapi dalam diary miliknya. Dia begitu obses untuk menakluki lelaki kacak itu. Sungguh aneh gadis psycho itu. "Kau nak tahu buat macam mana, ha?" soal Tok Moh dengan nada suara keras. Terketar-ketar tangannya membelik gambar yang dihulur oleh Maya tadi. "Tok, tolong buat sampai lelaki yang saya sukakan ni gilakan saya separuh mati. Lepas tu, buat sampai dia bencikan isteri dia. Buat sampai rumah tangga mereka porak-peranda." Tinggi nada suara Maya Maria. "Oh, boleh saja. Tak ada masalah. Nanti Tok buatkan," dengus Tok Moh. Terkulat-kulat Maya melihat aksi Tok Moh itu. Bulu romanya meremang. Namun dia tetap memberanikan diri demi memenuhi keinginan yang memuncak. Bisikan syaitan menejah corong telinganya. Bila hati telah hitam, gadis itu hanya menuruti bisikan syaitan. Detik 12 tengah malam, Ida Amanda tersedar dari tidurnya dan mendengar suara aneh. Berkali-kali suara itu memanggil namanya. Itu bukan mimpi, tapi ternyata suara itu betul-betul memanggil namanya. Kini Ida berada dalam ketakutan dan dia harus keluar dari rumah itu. Jantungnya berdegup kencang dari ketakutan. Ida segera keluar dari kediaman itu bersama Farah dengan menaiki kereta. Sekali lagi Ida lari daripada ketakutan tanpa arah tuju. Dia berasa letih yang teramat. Tiba-tiba kelopak matanya terasa begitu berat. Seolah-olah ada objek yang menghimpit kedua-dua belah kelopak mata. Ida memaki kereta di tepi jalan dan diterlena dalam kereta itu. Kemudian Ida membuka matanya semula dan berasa ada sesuatu di belakang. Ida menoleh ke belakang dan terkejutnya dia apabila terpandang sepasang pengantin lelaki dan perempuan di belakangnya.
Kedua-dua pengantin itu terkulai layu bersandar di tempat duduk bahagian belakang. Gaun pengantin berwarna putih itu berlumuran darah. Jemaah ini begitu menakutkan Ida. Lantas dia terjaga dari lamunannya lalu menjerit sekuat hati. Apabila dia cuba untuk melihat belakang, ternyata tiada apa yang muncul. Ida terus diburu keresahan, dihantui ketakutan. Tiba-tiba ada orang datang mengetuk cermin keretanya. Dan ternyata orang itu adalah pegawai polis yang kebetulan meronda di kawasan itu. Polis itu menyuruh Ida memaki kereta di stesen minyak yang berdekatan, memandangkan di situ adalah kawasan larangan. Malam yang berterusan membuatkan Ida Amanda begitu resah. Dia berasa seolah-olah waktu malam menjadi terlalu panjang. Menanti dengan harapan yang tidak pasti, dibiar sendirian dalam sepi. Ketakutan terus memelenggu jiwa dan perasaan. Mimpi-mimpi ngeri terus menemani malam yang sepi. Tidurnya tidak pernah lena. Kejadian-kejadian malam yang menakutkan berlarutan. Justru, jalanan menjadikan Ida penunggu setia. Di mana kereta Ida berada, di situ dia beradu. Sekadar melepaskan penat dan lelah. Namun tiada siapa mendengar ritihan hatinya. Sebentar cuma bahagia yang pernah kurasa kini digamit sengsara, menjelma pula derita. Apakah permainan sandiwara di sebalik rahsia ini? Rutin seperti biasa apabila pulang dari kerja, Ida akan singgah di rumah Aunty Junada untuk mengambil anaknya. Bila dah sampai di rumah, Ida sangat terkejut kerana akhirnya suaminya telah pulang ke rumah. Dia berdiri tegak di depan pagar dengan senyuman simpul terukir di bibir. "Hai sayang." Sayang papa baru balik je. Siapa Dani Zairi mesra? "Hai, ingat dah sesat jalan sampai lupa nak balik rumah." Pelik Ida selamba. Dia menjeling suaminya. "Sayang, papa rindu sangat. Rindu baby yang comel. Rindu mama yang cantik." Dani berdialog dengan Farhana. Dia cuba memancing hati Ida Amanda. "Rindu konon. Jangan nak berdrama lah bang. Tak penat ke asyik nak berlakon je? Sini Ida. Lama tak balik? Dah lupa anak bini?" Bertubi-tubi persoalan berbau sindiran terhambur daripada bibir Ida. Dani masih mendiamkan diri, membisu 1000 bahasa. Tiada bicara, tiada sebarang kata yang mampu diluahkan. "Dah lama sangat abang tak balik. Kenapa? Tidur kat mana?" Ida bertanya lagi. "Abang penat sangat. Tak larat nak balik. So abang tidur kat office. Kadang-kadang kat masjid." Sepatah-patah Dani menjawab. "What? Tidur kat masjid? Dah tak ada rumah ke sampai tidur pun kat masjid? Ke abang tertidur kat rumah girlfriend sampai lupa anak bini?" Bebel Ida Amanda. Tiada sebarang respon daripada Dani Zairi. Dia hanya membatukan diri, terperuk di penjuru ruang tamu. Dia menjadi dungu seperti orang terencak akal. Kata-kata Ida tadi seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hati Ida Amanda semakin panas hingga ke muncak hatinya, bagaikan gunung berapi aktif yang akan meletup.